Baik, kita mahu tahu lebih lanjut berkaitan masalah bekalan air dengan isu keselamatan air yang diambil untuk pelbagai guna. Bersedia di talian melalui Skype untuk membincangkan lebih lanjut isu ini adalah aktivis dan timbalan Presiden Eco Knights, Amlir Ayat. Amlir? Ya, Ya, terima kasih kerana bersama Buletin Awani. Masalah pencemaran air di Selangor berulang. Di mana silapnya pandangan Amir? okey. Kalau kita nak lihat secara umum lah ya, dia mungkin ada banyak isu-isu yang terlibat di dalam masalah pengurusan air di Selangor ni. Tetapi secara umum, ia melibatkan yang pertama sekali pemantauan dan juga penguatkuasaan, iaitu sejauh mana kita boleh memantau industri-industri yang berpotensi untuk mencemarkan alam kita di dalam, bukan saja di sepanjang sungai ya, tetapi dalam kawasan sadahan ataupun lembangan sungai yang membekalkan air kepada rakyat yang terbabit, yang membekalkan air kepada loji-loji yang disebut tadi, dan juga penguatkuasaan. Penguatkuasaan ini juga merupakan satu isu yang besar kerana ia melibatkan satu kawasan yang besar dan mungkin ada beberapa masalah daripada segi pemantauan dan penguatkuasaan dalam satu kawasan yang besar. Satu lagi isu yang saya lihat di sini, kalau kita melihat kepada isu yang berlaku baru-baru ini, ialah ia berlaku di luar kawasan Selangor, iaitu berada dalam Negeri Sembilan. Ini membabitkan penyelarasan dan juga kerjasama di antara kedua-dua pihak negeri. Saya nak highlight satu isu yang pernah saya involve ataupun terbabit dalamnya, iaitu satu contoh. Ini satu contoh yang berlaku sebelum ini dan ia lebih kurang sama dengan isu sekarang ini, iaitu isu tapak pelupusan sampah di Pajak Negeri Sembilan di Milad. Dan isu tapak pelupusan sampah ini satu isu yang telah berlaku lama, di mana licin ataupun kita panggil sisa kecair daripada kawasan pelupusan sampah ini masuk ke dalam sungai di Negeri Sembilan dan kemudian mengalir ke dalam kawasan Negeri Selangor. Jadi antara isu yang yang saya ketahui yang menyebabkan masalah kepada pengurusan air seterusnya ialah terdapat pelompangan dalam kerjasama di antara Kerajaan Selangor dan juga Kerajaan Negeri Sembilan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya rasa ini satu isu yang telah berlaku lama. Jadi saya tak heran juga jikalau ada isu ini berlaku di Negeri Sembilan, membabit dan juga menyebabkan masalah kepada perkara air di Selangor. Dan saya harap isu ini boleh diselesaikan dengan segera. Perlu kepada kerjasama di antara kedua-dua pihak. Sebab ini adalah masalah air. Ini bukan masalah negeri. Ini ialah masalah air yang melibatkan rakyat Malaysia. Kita tak boleh tengok lagi isu ini daripada satu negeri, daripada perspektif negeri. Ya, kita nak bercakap berkenaan dengan hak manusia, the right of human to get clean water, untuk mendapatkan air yang bersih. Jadi kita tak boleh lihat daripada isu negeri, malah isu negara pun tak boleh ya. Kita perlu lihat dari segi isu manusia itu sendiri. Ini satu etika yang saya rasa perlu diamalkan, yang perlu wujud di dalam kalangan agensi-agensi kerajaan, baik peringkat federal, persekutuan maupun peringkat negeri. Selain daripada itu, kita juga mungkin perlu melihat dari sudut undang-undang. Kita telah banyak dengar daripada pakar-pakar air sebelum ini berkenaan dengan beberapa isu yang perlu perlu diperbaiki dalam sistem perundangan yang berkaitan dengan sumber air. Misalnya, adakah kita perlu meningkatkan lagi denda ataupun saman kepada pencemar sungai, khususnya di pihak industri. Kadang-kadang industri ini kita saman dia dengan jumlah yang ada, jumlah saman yang ada ini bagi dia mungkin tak ada apa. Dia boleh buat untung yang lebih besar. Jadi lebih baik dia terus mencemarkan sungai daripada dia belanja untuk meletakkan satu sistem rawatan, sistem industri yang lebih mahal.
Itu nak beli satu sistem tu mahal, kemudian nak senggara, nak maintain sistem itu mahal. Jadi dia sanggup untuk membayar saman yang dikenakan. Dan juga selain itu, mungkin bagi mereka, kalau ada pun sistem ini perlu wajib diadakan, mungkin mereka ada kuasa untuk membantah, menentang sistem ini. Ini satu perkara yang saya rasa pihak kerajaan patut bersikap lebih tegas supaya industri ini tidak mempunyai kuasa yang lebih besar untuk mengabaikan undang-undang sehingga mereka boleh mencemarkan sumber alam dan menyusahkan rakyat. Selain daripada itu, kita juga harus untuk mencapai kata sepakat ataupun penyelesaian yang baik di antara pihak kerajaan dan juga industri ini, perlu ada perundingan, proses perundingan yang telus dan jujur di antara pihak-pihak ini untuk mencapai suatu penyelesaian menang-menang. Win-win approach. Perlu melihat berbagai Jadi dengan Encik Amlir, kalau kita nak lihat juga ya, bagaimana apa mungkin impak yang paling besar jika masalah ini berulang dan tiada tindakan bernas yang diambil? Bagi saya, impak yang paling besar kematian lah. Kematian ataupun yang lebih teruk lagi, bukan setakat kematian tetapi juga kesan daripada pencemaran itu. Contohnya kesan daripada misalnya kerosakan ataupun ancaman kepada genetik. Kalau seorang tu dia setakat minum air tercemar dan dia tidak memberi kesan kepada generasi akan datang, itu mungkin tidak merupakan satu masalah yang sangat besar. Tetapi apa yang lebih besar ialah jika ia melibatkan baka ataupun jin kepada generasi tersebut, dia akan terus memberi kesan kepada generasi-generasi akan datang. Ini telah berlaku di negara-negara perindustrian. Kita patut belajar daripada negara-negara yang telah maju daripada sudut industrinya, di mana ia menjejaskan bukan sahaja generasi yang minum ataupun menggunakan air tercemar itu, tetapi juga melibatkan generasi-generasi seterusnya. Ini yang kata genetic defect ataupun genetic impact, kesan terhadap genetik. Jadi ini satu perkara yang kita harus perhatikan. Dan saya harap isu air ini tidak dimainkan sebagai isu politik. Kita tidak mahu ada isu-isu parti itu, parti ini. Kita ada satu parti saja sekarang, iaitu parti rakyat. Rakyat harus diberi keutamaan. Ini yang sangat penting. Sebab apa? Air ini ialah sumber jadi yang sangat penting bagi manusia. Baik, Encik Amlir Ayat, terima kasih kerana sudi bersama Bulletin Awal ini. Tadi itu aktivis dan timbalan Presiden Econex Encik Amlir Ayat